Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Ruzaini Nur Ain binti Rusli bersama dua lagi rakan sekumpulan saya, iaitu Siti Ruhaikha binti Ruhalik dan juga Nur Fazwani binti Dagang. Kami pada kali ini akan membincangkan tentang topik jurang pendidikan orang asli. Pada tahun 2012, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dikenali sebagai PIPP yang merupakan satu daripada dasar Kementerian Malaysia telah dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Menurut Kementerian Malaysia pada tahun 2012, jurang pendidikan ini perlu dirapatkan supaya akses, equity dan kualiti dapat dipertingkatkan. Antara jurang pendidikan yang wujud dalam pendidikan orang asli ni termasuklah jurang antara bandar dengan luar bandar, jurang digital, jurang antara tahap pencapaian dan juga jurang sosioekonomi. Namun begitu, di dalam era ini masyarakat orang asli yang merupakan kumpulan minoriti masih lagi ketinggalan dalam sektor pendidikan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2012, sebanyak 30% pelajar orang asli sahaja yang berjaya menamatkan pengajian di peringkat sekolah menengah. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat orang asli ni dia masih lagi jauh tercicir dan ketinggalan daripada pendedahan terhadap pendidikan yang diberikan. Faktor pertama yang akan dibincangkan adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ni merupakan faktor yang paling besar ataupun penyumbang utama kepada wujudnya jurang pendidikan orang asli. Kebanyakan ibu bapa orang asli ni mereka kurang dari segi tahap pendidikan, di mana mereka tidak menerapkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Bila mana ibu bapa sendiri yang tidak mementingkan pendidikan, jadinya ibu bapa ni dia tidak menyarankan anak-anak mereka untuk belajar apabila berada di rumah. Oleh yang demikian, tidak berlakunya proses pembelajaran di rumah. Maka anak-anak merasa pendidikan tu tidak diperlukan, berpunca daripada faktor sikap ibu bapa yang tidak faham tentang kepentingan pendidikan. Faktor kedua yang menyumbang kepada jurang pendidikan masyarakat asli adalah kedudukan geografi masyarakat asli yang jauh di pedalaman. Umumnya penempatan orang asli adalah berpusat di kawasan pedalaman. Kedudukan geografi mereka yang terletak jauh di pedalaman ni mengukuhkan pemikiran di kebanyakan masyarakat orang asli bahawa tiada faedah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Maka anak-anak tu tidak mendapat pendidikan yang selayaknya. Faktor ketiga yang menyebabkan wujudnya jurang pendidikan ni adalah ikatan kekeluargaan yang cukup akrab antara masyarakat asli. Faktor ni berdasarkan kajian yang dibuat oleh seorang aktivis iaitu Mahat Anak Lelaki Mak Dong pada tahun 2005. Terdapat segelintir anak-anak masyarakat asli ni ditawarkan untuk bersekolah di asrama, iaitu kawasan yang agak jauh daripada tempat tinggal mereka. Namun mereka enggan untuk tinggal berjauhan daripada ibu bapa. Maka mereka tidak menolak tawaran tersebut dan tidak mendapat pendidikan pada tahap yang lebih tinggi. Faktor keempat ialah sistem pendidikan sekolah atau persekitaran yang tidak sesuai dengan budaya. Kegagalan masyarakat orang asli untuk beradaptasi dengan kaum lain, kurikulum sekolah yang diajar tidak sesuai dengan budaya masyarakat orang asli, stereotip orang Melayu terhadap orang asli dan sikap ibu bapa. Hal ini berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Julie pada tahun 2006. Faktor seterusnya ialah sistem merit dan kemajuan teknologi IT. Faktor ni mendorong kepada wujudnya jurang kerana masyarakat asli ni dia tidak tahu, kebanyakan mereka tidak terbuka ataupun kurang pendedahan berkenaan dengan teknologi. Umumnya pada masa kini, kaedah permohonan kemasukan ke pengajian tinggi adalah secara dalam talian. Kaedah sebegini menyukarkan pelajar-pelajar orang asli untuk membuat permohonan kemasukan ke IPT. Selain itu, seperti yang kita ketahui, masyarakat asli ni mereka tinggal di kawasan pedalaman di mana
susah untuk akses internet tu. Capaian internet menjadi sukar. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang isu dan permasalahan yang terdapat dalam pendidikan masyarakat orang asli. Yang pertama adalah isu keciciran murid. Yang kedua adalah isu tahap literasi masyarakat orang asli. Yang ketiga adalah isu penggunaan bahasa Melayu di kalangan orang asli itu sendiri. Yang keempat adalah isu persekitaran dan budaya. Yang kelima adalah cabaran untuk menyemai minat dalam belajar. Yang keenam adalah cabaran untuk mengubah persepsi masyarakat orang asli. Seterusnya, kita akan pergi kepada satu persatu. Yang pertama adalah isu keciciran murid orang asli. Antara faktor keciciran murid orang asli ini adalah, yang pertama adalah accessibility kepada kemudahan. Ada tiga elemen yang mempengaruhi tahap accessibility, iaitu pengangkutan, pengaruh ruangan dan masa dan cara yang diambil untuk ke suatu tempat. Mazni Marzuki pernah membuat kajian tentang keciciran pelajar, mendapati bahawa lokasi penempatan orang asli adalah berselerak dan kebanyakannya terletak di luar pedalaman, menyebabkan darjah accessibility mereka kepada kemudahan pendidikan agak rendah. Seterusnya adalah ketidakcekapan dalam agensi penyediaan. Sukaham 2010 pernah menerangkan seringkali ibu bapa tidak dimaklumkan tentang kerosakan pengangkutan. Jadi mereka tidak menyediakan alternatif lain untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Keadaan pengangkutan yang disediakan oleh Jakwa, khususnya bas, masih kurang sempurna kerana bentuk fizikal yang usang dan kerap rosak. Hasil pemerhatian terhadap bas yang digunakan oleh pelajar orang asli di sekolah menengah Seri Tapah mendapati bas yang digunakan tidak mencukupi kerana bilangan pelajar terlalu ramai. Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa berhimpit untuk ke sekolah. Yang kedua adalah isu tahap literasi murid orang asli yang rendah. Antara faktornya adalah faktor kemiskinan, faktor pemakanan dan juga segelintir daripada mereka bermasalah dan bersikap negatif. Untuk faktor kemiskinan, ada kajian menunjukkan bahawa kebanyakan di rumah kanak-kanak orang asli ini tidak mempunyai ruangan khas untuk menyimpan barang-barang peribadi mereka, termasuklah buku sekolah dan peralatan menulis. Gambaran ini menunjukkan wujudnya jurang antara amalan literasi di rumah dan amalan literasi di sekolah di kalangan murid-murid orang asli. Di samping itu juga, murid-murid orang asli kebanyakannya mengabaikan amalan pemakanan yang bernutrisi. Sebenarnya, faktor pemakanan yang menyebabkan murid-murid itu tidak menguasai literasi. Hal demikian kerana pemakanan ini mempengaruhi pembentukan personaliti. Makanan yang seimbang yang disediakan oleh keluarga adalah penting untuk perkembangan murid-murid dari segi menyeluruh. Malah pemakanan yang kurang dari segi kuantiti ataupun kualiti akan melambatkan proses pertumbuhan murid disebabkan pengabaian daripada sudut pemakanan ini. Faktor-faktor ini akan menyumbangkan kepada pelajar akan bermasalah dan bersikap negatif, seperti mereka tidak berdisiplin, cuai dan juga menunjukkan tingkah laku yang kurang teliti. Isu yang seterusnya adalah penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid orang asli. Yang pertama, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri untuk bertutur. Ini menyebabkan mereka susah untuk berbahasa Melayu. Seterusnya, mereka tidak menguasai 3M dengan baik, iaitu menulis, mengira dan membaca. Tetapi mereka menguasai 3M yang lain, iaitu main, makan dan menyanyi. Serta dari aspek penulisan, mereka tidak begitu memahami makna dan penggunaan ayat. Mereka hanya boleh menggunakan perkataan mudah ataupun perkataan yang dibina tanpa imbuhan. Isu seterusnya adalah isu persekitaran dan budaya, iaitu kehidupan di hutan dan ibu bapa mereka kurang mementingkan pelajaran. Bagi mereka, walaupun tanpa pelajaran, mereka masih boleh meneruskan kehidupan di hutan dengan mencari rezeki, iaitu mencari berasaskan hasil hutan dan pertanian secara diri. Ramai dalam kalangan pelajar ponting sekolah semata-mata untuk mengikut ibu bapa mereka untuk mencari hasil hutan. Perkara ini memang agak sukar untuk dibendung kerana mencari hasil hutan itu adalah salah satu daripada kewangan kepada mereka untuk perbelanjaan harian maupun persekolahan. Oleh itu, terlalu kerap untuk tidak hadir ke sekolah boleh menyebabkan mereka banyak ketinggalan dalam pelajaran.
Malah ibu bapa mereka kurang mementingkan pendidikan kerana bagi mereka tanpa pendidikan mereka juga boleh mencari rezeki. Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi. Cabaran yang dihadapi dalam pendidikan orang asli adalah yang pertama, memupuk perasaan minat belajar dalam kalangan murid orang asli. Cabaran utama untuk guru adalah mencipta langkah yang efektif bagi menyemai minat belajar dalam jiwa murid. Hal ini terjadi kerana murid orang asli bersikap sambil lewa, enggan hadir ke sekolah dan tidak mahu bergaul dan berkawan dengan rakan sekelas daripada kaum lain dan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terjejas. Yang kedua, guru mengalami kesulitan untuk memupuk perasaan cintakan ilmu dan sesuatu subjek kerana berhadapan dengan murid-murid yang tahap literasinya rendah. Ini terjadi kerana mereka tidak memasuki pendidikan prasekolah. Murid-murid yang tidak melalui pendidikan prasekolah mempunyai kesukaran memahami pelajaran, khususnya kemahiran berbahasa. Seterusnya, kurang terdapat role model atau orang yang telah berjaya sebagai contoh untuk mereka jadikan tauladan dalam mencapai kejayaan. Model atau tokoh ini merupakan seorang yang penting untuk menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dan boleh mempengaruhi minat seseorang itu untuk berjaya. Cabaran kedua ialah mengubah persepsi orang asli terhadap pendidikan. Yang pertama, mentaliti masyarakat orang asli yang tidak berubah terhadap pendidikan turut mempengaruhi pencapaian pelajar. Mereka berpendapat walaupun tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, still mampu meneruskan kehidupan mereka. Yang kedua, ibu bapa menganggap tugas mendidik adalah tanggungjawab guru. Jadi, mereka tidak menyarankan atau menyuruh anak-anak mereka belajar di rumah. Maka, tidak berlaku proses pendidikan atau pembelajaran di rumah. Dan yang terakhir adalah pemahaman adat dan budaya orang asli. Komuniti orang asli ini memang terkenal dengan pegangan kuat mereka kepada adat dan budaya mereka. Jadi, untuk mengubah pandangan mereka tentang adat yang tidak rasional dan perlu ditinggalkan bagi memajukan pendidikan agak sukar untuk dilakukan. Cabaran yang terakhir ialah menyesuaikan pelajaran dengan tahap kebolehan murid orang asli. Yang pertama, sukatan pelajaran yang diajar kepada orang asli adalah sama dengan pelajar lain. Masalah ini timbul kerana sukatan pelajaran yang diajar sama tetapi kebolehan pelajar orang asli jauh berbeza dengan murid-murid kaum lain di Malaysia. Seterusnya, guru suka mendidik dan memberi kefahaman yang jitu kepada pelajar. Hal ini kerana pelajar merasakan sesuatu perkara yang diajar oleh guru amat asing dan sukar untuk diterima dalam budaya mereka. Seterusnya, kita ke cadangan untuk meningkatkan tahap pendidikan orang asli. Antara cadangan untuk meningkatkan tahap pendidikan orang asli, yang pertama, mewujudkan program LINAS. Yang kedua, memberi guru atau pegawai pendidikan yang berkhidmat di kawasan orang asli ni latihan dan kursus. Dan yang ketiga, memperkemaskan program motivasi ibu bapa dan pelajar orang asli. Kerajaan telah mengambil langkah inisiatif mewujudkan program LINAS, iaitu singkatan daripada Literasi and Numeracy Screening atau Saringan Literasi dan Numerasi dalam Bahasa Melayu, dengan harapan dapat mengatasi kelemahan murid dalam kemahiran literasi. Yang kedua, guru atau pegawai pendidikan yang berkhidmat di kawasan komuniti orang asli perlu diberi kursus dan latihan dalam memahami adat dan budaya mereka. Latihan dan kursus ni diikuti oleh guru sebaik-baiknya membolehkan guru berbahasa orang asli atau sekurang-kurangnya memahami adat dan budaya mereka. Dan yang terakhir,
program motivasi untuk ibu bapa dan pelajar orang asli perlu diperkemaskan dan dilaksanakan sekerap mungkin kerana anak-anak orang asli ini perlukan bimbingan dan motivasi untuk memajukan diri mereka serta meyakinkan kemampuan mereka. Secara kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu untuk membangunkan pendidikan masyarakat orang asli. Walaupun kita tahu pendidikan masyarakat orang asli agak terkebelakang, namun segala isu dan permasalahan mampu diselesaikan dengan kerjasama pihak kerajaan dan juga agensi swasta. Dan masih ada harapan di sebalik cabaran yang merintangi usaha untuk memupuk minat belajar kanak-kanak orang asli.